Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Minggu lepas cikgu dah ajar beberapa orang dan juga cikgu ada bagi slide untuk pelajar buat rujukan. Adalah nota-nota yang cikgu buat. Jadi cikgu minta kamu semua tengoklah apa yang cikgu tulis. Cikgu dah buat nota sendiri, jadi kamu tengoklah. Dan cikgu juga dah ajar berapa orang tentang tajuk 4 ni, bab 4, iaitu indeks, hukum indeks. Okey, cikgu akan ulang balik apa itu hukum indeks. Okey, hukum indeks, kita ada yang kamu dah belajar, iaitu hukum indeks dia A M darab A N sama dengan A M tambah N. Okey, kita ada bila darab A ada kuasa M dan A ada kuasa N dan dia ada darab, maksudnya sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, contoh lagi, kalau A kuasa M, kat sini bahagi, lepas tu ada A lagi, kuasa N sama dengan A. Kalau bahagi maksudnya kat sini tambah, kalau darab tambah. Jadi kalau bahagi M tolak N. Okey, lagi sekali, A kuasa M dan dia ada kurungan, dan lepas kurungan dia ada kuasa. Maksudnya kat sini iaitu A kat atas ni, bila kuasa M dan kurungan dia kuasa juga, maksudnya M darab dengan N. Hukum indeks ni kamu kena ingat. Kalau boleh ingatlah, hafal. Okey, lagi satu, kalau A B ada kurungan, lepas tu M ada kuasa M, maksudnya kat sini A kuasa M dan juga B kuasa M. A kuasa M darab B kuasa M. Dan last sekali, kalau ada A over bahagi B kuasa M, jadi dia akan jadi A kuasa M bahagi dengan B kuasa M. Okey, hukum indeks ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 hukum ni kamu kena ingat. Kalau boleh ingatlah. Okey, nombor, satu nombor, dan juga dia akan ada kuasa. Okey, yang ni kita panggil indeks. Okey, kat mana sebenarnya indeks ni kita jumpa dalam kehidupan seharian kita? Kita akan jumpa dekat, contohnya dia untuk kadar dan juga untuk kadar dan populasi sesuatu benda lah. Kadar maksudnya kalau contoh, kalau gempa bumi dia akan tengok skala kan. Gempa bumi dia akan tengok skala macam ni. Okey, kalau graf macam ni maksudnya eksponen power something kan, E power 2x ke, macam tu. Ni adalah kegunaan indeks. Yang ni pun maksudnya indeks lah ni. Maksudnya apa-apa yang ada kuasa N akan dipanggil indeks. Sebab itulah penting juga kita untuk belajar indeks ni untuk kita, kalau dalam matematik kegunaannya adalah untuk mengetahui kadar pertumbuhan bakteria ke, populasi dekat Malaysia, semua menggunakan indeks. Jadi sebab itulah kita akan belajar indeks dalam matematik ni lah. Okey, dalam topik indeks ni kita kena pandai untuk simplify. Untuk kamu kena tahu macam mana untuk simplify sesuatu. Kena tahulah macam mana nak simplify, ataupun maksudnya kita permudahkan dan juga macam mana kita nak selesaikan. Simplify dan juga selesaikan lah. Selesaikan ni maksudnya N sama dengan berapa, maksudnya macam tu. Kalau simplify ni maksudnya dia still akan ada, masih juga akan ada maksudnya masihlah dalam jawapan dia mungkin ada P kuasa 2, Q kuasa 3 macam tu kan. Kalau simplify macam ni. Maksudnya kalau selesaikan maksudnya ada sama dengan, ada value kat sini. Contohnya 7 ke 8 ke, macam tu.
Okey. Seterusnya, cikgu akan bagi contoh yang paling simple. Contoh pertama dan juga contoh yang kedua. Okey. Contoh pertama, soalan dia H 4 darab dengan H 8 darab dengan H 3. Contoh kedua, M kuasa 11 bahagi dengan M kuasa 4 bahagi dengan M. Okey, ingat tak ukur indeks tadi? Kalau contoh, kalau variable yang sama, H darab dengan H darab dengan H, lepas tu operasi dia adalah darab. Operasi dia adalah darab dan juga operasi darab, lepas tu variable yang sama. Variable yang sama. So, kamu terus power dia terus tambah. Sama dengan H 4 tambah 8 tambah 3 sama dengan H 15. Okey. Seterusnya yang ni. Okey. Tengok kat sini. M kuasa 11 bahagi dengan M kuasa 4 bahagi dengan M. So dia tetap yang sama juga. Variable yang sama, variable yang sama, variable yang sama, dan juga operasi dia adalah bahagi. Okey, kalau indeks tadi, kalau operasi bahagi, kita akan macam mana indeks tu akan, kalau bahagi, sini bahagi. So dia tetap kita akan buat M 11. Okey, sebab dia bahagi dan juga bahagi, tolak 4 ni kuasa 1. Kalau tak ada apa-apa kat sini, maksudnya dia kuasa 1. Tolak dengan 1. 11 tolak 4 tolak 1. Berapa? M kuasa 6. Okey. Okey. Tengok yang ni, soalan ni kan. Ni asas dia sama. Asas dia sama juga 5. Asas ni. Asas ni 5. Yang ni pun 5 dan juga 5. Tengok indeks dia 3x, x tolak x. Lepas tu dia ada operasi darab dan juga operasi bahagi. Darab dan juga bahagi. Okey. Kalau macam ni, kamu buatlah. Sama dengan kalau 5, kan asas dia sama. So, buat je 5. Lepas tu, 3x. Kalau darab, akan jadi tambah x. Okey, yang ni kalau bahagi akan jadi tolak x. So jawapan dia adalah 5. 3x tambah x adalah 4x tambah dengan x. 4x tambah 1x jadi 5x. So macam tu. Faham? Okey, yang ni, apa beza yang ni dengan yang ni? Tengok, asas dia juga sama. Asas sama dan juga asas sama. Kan? Lepas tu dia ada ni B tolak 2, yang ni 3x je kan. Lepas tu yang ni B tambah 3. Asas dia ada sama, asas sama juga 7. Lepas tu ada bahagi, sama juga dengan bahagi. Tapi apa yang beza lagi adalah kat sini tolak dan kat sini darab. Jadi kamu tak boleh buat macam ni terus. Kamu kena buat macam ni. Maksudnya kamu kena buat, okey, macam mana? 7B tolak 2, kamu boleh pecahkan dia. Ingat tak yang hukum indeks? Maksudnya, kalau 7B tolak 2, maksudnya 7B darab dengan 7 tolak 2. Kan? Faham tak? Kalau 7B campur 1, maksudnya 7B darab dengan, kalau campur maksudnya 7B darab dengan 7 kuasa 1 kan? So, kat sini sama juga. 7, kalau tolak, boleh juga kita tulis 7B bahagi dengan 7 tolak 2 kan? Bahagi. Ataupun, maksudnya bahagi dengan 7 kuasa 2. Macam ni. Silap tadi kan? So, kalau macam ni, sama juga dengan kita akan dapat ni juga kan? Kalau bahagi akan jadi tolak. Ataupun dia akan jadi, kita boleh juga, yang ni pun betul, yang ni pun betul. Faham? Sebab dia konsep yang sama. Okey. Okey, maksudnya apa cikgu kata konsep yang sama? Maksudnya 7 tolak 2 kan? Akan jadi sama juga dengan 1/7 kuasa 2. Faham tak? Maksudnya kat sini 1 bahagi dengan 7 kuasa 2 lah. Faham ke? Okey. Nanti cikgu akan terangkan balik yang ni.
Okey. Kalau 7, B tolak 2 maksudnya kita boleh asingkan dia macam ni. 7B. Kalau cikgu buat titik sebagai darab. Okey. Titik juga mewakili darab. Jangan confuse. Tolak 2. Tolak dengan 7 kuasa B. Okey. Lepas tu bahagi dengan 7 kuasa B darab dengan 7 kuasa 3. Okey. Seterusnya tengok kat sini. Dia ada 7B, dan ada 7B dan ada 7B. Jangan lupa dia ada operasi tolak kat sini. So kalau operasi tolak maksudnya kamu boleh faktorkan dia, faktorizekan dia. 7B. Okey, kamu faktorize maksudnya faktorize kamu keluarkanlah 7B ni. 7 kuasa B ni. Okey, apa yang belum ditulis lagi? Dah kamu keluarkan 7 kuasa B. Maksudnya 7 tolak 2 tolak dengan 1 lah. Bila kamu kembangkan balik kan. Kamu kembangkan balik. Kembangkan balik akan dapat 7B. 7 tolak 2 tolak 1 kan. Sama juga dengan kat atas ni. Tolak 7B. Sama juga dengan ni. Sebab itulah kamu guna faktorize macam tu. Sebab itulah kamu guna faktorize macam tu. Okey, bahagi dengan 7B kali 7 kuasa 3. Okey, 7 kuasa B ni kamu boleh potong. So, jawapan akhir kamu adalah 7 kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 7 kuasa 3. Okey. Cikgu tulis padam kat sini ya. Okey. Macam ni kan. So, ataupun kamu boleh tulis balik 7 tolak 2 tolak 1 per 7 kuasa 3. Ataupun kamu boleh tulis 7 2 7 3 tolak 1 per 7 3. Ini silap tolak 2 kat sini. Jadi maksudnya 7 tolak 2 tolak 2 tolak 3 kan. Bahagi ni maksudnya macam ni. Tolak 1 per 7 3. Yang ni dapat 7 tolak 5 tolak 1 per 7 kuasa 3. Dan jawapan akhir kita tak nak ni ada tolak-tolak ni. Maksudnya asas dia, lepas tu indeks dia ada tolak 5. Kalau 7 tolak 5 sama juga dengan 1 per 7 kuasa 5 tolak dengan 1 per 7 kuasa 3. Ni adalah jawapan akhir. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak explain. Cikgu akan terangkan sikit apa beza. Contohlah 3 kuasa 5 tambah dengan 3 kuasa ni. Maksudnya kalau 3, contoh dah 3 kan, asas 3, indeks dia A tambah 1. Maksudnya kat sini sama juga dengan 3 kuasa A. Kalau tambah maksudnya dia darab. Lepas tu asas dia ni hukum indeks 1. So contoh kalau 3A tolak 1. Okey, tolak dia akan jadi 3A hukum indeks kan. Bahagi dengan 3 1. Ataupun dia juga sama juga dengan 3A darab dengan 3. Kalau tolak 1 sama juga dengan 3A tolak 1. Sebab kat sini kita boleh buat 3A tambah tolak 1 kan. Sama juga dengan 3A tolak 1. Okey, faham? Sebab itulah yang ni pun sama, yang ni pun sama. Ataupun dia tetap akan sama. 3A darab dengan, kalau 3 tolak kan. Maksudnya 3 tolak 1 maksudnya 1 per 3 lah kan. Kamu ingat tak yang ni? Ni juga sama. So kat sini pun betul. Kalau tolak kat sini, cara macam ni pun betul, cara macam ni pun betul, cara macam ni pun betul. Sebab apa? Sebab ingat tak yang inverse, kalau 3 tolak 1 kan, dia konsep yang sama. Maksudnya 1 per 3. Faham tak? Apa-apa yang contohlah A tolak 1 kan maksudnya 1 per A. Okey, kalau A tolak 2 maksudnya 1 per A kuasa 2. Bukan, dia salah tau. Kalau bukan dia maksudnya, kalau A tolak 2 maksudnya bukan. Dia salah kalau A, kalau 1 per 2A. Salah lah, bukan macam ni. Ni adalah salah. Yang betulnya macam ni. Kalau A tolak 3 maksudnya 1 per A kuasa 3 lah. Faham tak? Sebab dia punya indeks ni atas asas A. Sebab tu dia akan jadi 1 per A kuasa 3.
Okey, yang ni reminder kena ingat. Okey, seterusnya untuk soalan ni kita nak tengok. Yang ni macam yang ni soalan dia nak selesaikan setiap persamaan ni. Maksudnya kalau cikgu kata tadi, kalau selesaikan maksudnya dia mesti ada X sama dengan ada value dia, nilai dia berapa. Jadi untuk ni kita buat. Okey, tengok ni kat sini ada asas kan. Yang ni asas dia adalah 32. Yang ni asas dia 8. Okey, macam mana kita nak samakan asas? Sebab apa kita nak samakan asas? Sebab hukum indeks dia adalah asas yang sama. Maksudnya AX tambah Y sama dengan AX darab dengan AY. Kan? Asas yang sama. Sebab hukum indeks ni. Sebab itulah bila kita ada soalan yang macam ni, kita kena samakan dia punya indeks lah. Bukan salah. Kita kena samakan dia punya asas. Okey, 32 boleh asas berapa? Asas 32. 32 kalau 8 mestilah asas 2 kan? Asas 2 kuasa 3 kan? So buat kurungan X tolak 1 sama dengan 32. Kalau ni asas 2, kan 8 boleh jadi asas 2. 2 kuasa 3 akan dapat 8 kan? Jadi, kalau yang ni asas 2, mesti kat sini asas 2 juga. So, masuklah dalam kalkulator awak, kalkulator ni. Okey, berapa? Tadi 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 kan? Jadi, dapat 8. So, try juga 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 dapat apa? 16. Okey, try pula 2 kuasa 5. Try satu-satu. Okey, 32. Maksudnya, kat sini 2 kuasa 5. X jangan lupa. 2 kuasa 5. Ataupun dia maksudnya macam ni. 2 kuasa 5. Kan 32 kan. So kat sini X. Power X. Okey, bahagi dengan 1. 1 bahagi. 1 bahagi yang ni. Salin balik lah. Okey. So seterusnya macam mana kita nak bandingkan dia punya indeks ni lah. Sebab dia asas yang sama. So yang ni maksudnya kat sini kita darab terus. 2 kuasa 5 kurungan ada power juga, maksudnya kuasa juga 5. Maksudnya kat sini 2 5x sama dengan, okey, yang ni maksudnya kalau 1 over something, asasnya 1 over A. Kalau 1 over A, 1 over A akan dapat A tolak 1 kan. Kalau 1 over A kuasa 2, A kuasa 2 akan dapat A tolak 2 kan. So, yang ni sama juga. Dia punya tu, dia akan jadi 2 tolak 3 X tolak 1. Okey. Seterusnya, tengok asas yang sama, 2 dengan 2. Jadi, kat sini kita nak cari nilai X tu. Sebab soalan ni nak selesaikan. Jadi, kita kena carilah nilai X tu berapa. Jadi, untuk soalan yang macam ni, kalau kita dah dapat asas yang sama, kita akan bandingkan dia punya indeks sahaja. Bandingkan dia punya indeks. Ambil kat atas ni. Okey. So, tulislah 5x bandingkan indeks. Ingat cikgu kata bandingkan indeks. Tolak 3x tolak 1. Okey, kembangkan macam biasa. 5x sama dengan tolak 3x. Tolak 3x. Dan juga kat sini tolak 3 darab dengan tolak 1 sama dengan tambah 3. Okey, bawa ke sebelah. 5x tambah 3x sama dengan 3. 8x sama dengan 3. So, x kita adalah 3/8. Okey, ni jawapan kita. Sebab dia kata selesaikan. Selesaikan maksud cikgu kata tadi, dia akan ada variable dan juga akan ada value. Ada nilai. Nilai kan. Ingat term yang cikgu guna value, nilai, asas dan juga indeks. Okey, apa beza soalan ni dan juga soalan ni? Okey, apa beza dia? Kat sini, benda yang kita tak tahu adalah asas. Kan? Maksudnya A, benda yang kita tak tahu adalah asas. Yang ni, benda yang kita tak tahu adalah indeks.
kat indeks ni. So ni kalau soalan dia macam awak tengok, kalau indeks dia benda yang kita tak tahu, maksudnya ada variable, ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksudnya benda yang kita tak tahu nilai, sesuatu nilai tu. So yang ni adalah menggunakan indeks. Yang ni akan menggunakan asas. Okey, macam mana nak cari asas ni? Okey, kuasa 5 sama dengan 243. Okey, kita dah belajar macam mana kita nak buat A sama dengan 243 kuasa 5 kan. So kita nak hapuskan kuasa 5 ni, mestilah kita buat kuasa 5 kat sini, set 5 kan, set 5 kat sini. Okey, yang ni kalau set 5, set 5 akan potong, akan dapat A kan. Yang ni 243, kamu masukkan kalkulator. 5 243. Okey, tengok sini. Akan dapat 3. So kat sini akan dapat jawapan terus A sama dengan 3. Okey, yang ni untuk orang yang dah ada kalkulator yang paling latest, yang ni 570EX ni, sebab dia ada kat sini. Tengok kat sini dia ada kuasa something yang terus. So biasa kalau kalkulator biasa sampai 3 je, set 3 je. So kat sini kalau orang yang guna kalkulator biasa, dia tak boleh guna kalkulator. Jadi kita kena buat ni lah, buat satu-satu, try and error. Okey, try and error maksud cikgu macam mana? Maksudnya okey, berapa yang boleh jadi A kuasa 5? Okey, kat sini kita nak, bila kita nak kat sini kita kena bandingkan asas dia, sebab benda yang tak tahu adalah asas. Jadi sebab tu kita kena bandingkan asas. Kat sini mesti kuasa 5 juga kan. Lepas tu kita try lah satu-satu. Contoh 2, contoh kita buat asas 2 kuasa 5 akan dapat 32. So bukan 243. Kalau 2 kuasa 5 bukan 243. So kita try pula 3 kuasa 2, dapat 3 kuasa 5, silap, 3 kuasa 5 akan dapat 243. So adalah 3. Okey, so nilai dia berapa? Sebab kat sini nilai dia berapa jawapan dia? Kat sini, tengok kat sini. Okay, asas dia 5. So kat sini 5, benda yang sama kan. So jawapan akhir dia, benda yang tak sama adalah kita samakan benda ni, maksudnya A kita adalah 3 lah. Terus macam tu terus. A sama dengan 3. Simple as that. Okey, kita dah selesai untuk yang ni. Soalan untuk selesaikan. Tadi dah belajar cara untuk permudahkan, dan juga yang ni untuk cara untuk selesaikan. Okey, tengok yang ni. Tengoklah, yang ni kita bandingkan asas. Yang ni bandingkan indeks. Yang ni kita bandingkan asas. Ingat, apa yang kita tak tahu adalah asas dia. So yang ni, apa yang kita tahu adalah indeks dia. Ni kat indeks. Indeks ni maksudnya kat kuasa tu, power tu, power kan. So kat sini kita bandingkan asas. Sebab itulah kita ambil benda yang sama. Berapa yang boleh samakan dapat 243? Asas berapa yang dapat kuasa 5 dapat 243? Kamu kena try and error lah. Try 1, 2, 3, 4, 5, dapat jawapan ni. So jawapan dia A sama dengan 3. Okey, yang ni perbezaan indeks, yang ni perbezaan maksudnya maksud cikgu yang ni bandingkan indeks. Okey, kita akan masuk tajuk hukum set. Hukum set. Tadi kita belajar hukum indeks kan? Hukum indeks. Seterusnya akan belajar hukum set. Hukum set hukum set. Yang ni dah. Ini next. Seterusnya hukum set ni, apa yang dimasukkan dengan set ni? Apa yang dimasukkan dengan set? Maksudnya apa-apa set ni ialah nombor dalam bentuk punca kuasa 2. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 96 dan juga 97. Okey, set ialah nombor dalam bentuk punca kuasa, iaitu
macam tu punca kuasa macam ni. Okey, cikgu kata selalu kan cikgu sebut yang ni cert A, cert A, cert B. Okey, cert A. Yang ni cert lah ni. Okey. Contoh kalau cert 3, 4, kita akan sebut dia cert 4 peringkat 3. Cert 4 peringkat 3. Okey, yang ni kita panggil cert. Lepas tu kalau yang ni ada cert 4 kuasa 3 ni cikgu salah. Punca kuasa 3 ni salah baca lah. Sebenarnya baca dia adalah cert 4 peringkat 3. Cert 4 peringkat 3. Kalau yang ni 5, ni. Maksudnya kat sini cert 5 peringkat 4. Macam tu. Okey. Sebab dia akan ada cert dan juga bukan cert. Apa yang dimaksudkan dengan cert dan juga bukan cert? Maksud cert ni contohnya bila kamu dapat contoh cert 2 kan. So cert 2 akan dapat kat sini. Kalau kamu masuk calculator, cert 2 kan, cert 2 tu akan dapat 1.14 something kan. 1.41421 maksudnya kat sini cert lah ni. Kalau cert 4 akan dapat 2 kan. So kalau dapat nombor yang bulat, nombor bulat macam ni, dia bukan ada 1 point something ni. So ni adalah bukan cert. Okey. Tu beza dia. Kalau cert 2, kalau cert 3, contoh kalau cert 3 kamu akan dapat cert 3 kamu akan dapat 1.73 point something ni adalah cert. Lepas tu contoh lagi, kalau cert 1/4, kita tak boleh baca cert lah ni. Maksudnya yang ni akan dapat 1/2 nombor bulat yang macam ni sama dengan 0.5 kan. 0.5 maksudnya dia ada nombor bulat lah. Benda-benda yang boleh menghapuskan punca kuasa, yang ni boleh dihapuskan. Maksudnya punca kuasa ni boleh dihapuskan, akan dapat 1/2. Kalau yang ni tidak boleh dihapuskan lah, tengok dia dapat 1.73 something. Kalau yang ni 1/2 dapat 0.5, boleh dihapuskan dengan nombor yang lagi kecil lah. Maksudnya tak ada something yang 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. So ni tetap cert. Yang ni cert. Yang ni cert. Yang ni bukan cert, silap. Yang ni bukan cert lah. Bukan cert sebab dia boleh dihapuskan. Boleh dipermudahkan dengan 0.5. Okey. Maksud cikgu tadi, silap lah yang tadi kan. Cikgu kata cert 3 dapat 1.73 something tu adalah cert. Yang ni adalah cert. So, bila kita dapat contoh 1/4, punca kuasa 2 akan dapat 1/2. Bila sesuatu yang boleh dipermudahkan, dia bukan cert. Macam pun yang ni, cert 4 kan. Yang ni 4 kan. 4 punca kuasa 2 akan dapat 2 kan. So dia bukan cert. Sebab dia boleh dipermudahkan dengan 2. Kalau contoh lagi, 1 per... contoh lagi, ataupun contoh lagi 27 punca kuasa 3 kan. 27 apa baca tadi? 27 cert 27 punca kuasa 3. So dia bukan cert. Bukan cert sebab dia boleh dipermudahkan jadi 3 macam ni. Kalau benda yang tak ada point something ni, so dia bukan cert lah. Kalau yang ada point 1.3333 tu, dia adalah cert. Yang ni pun cert. Yang boleh dipermudahkan jadi nombor bulat ataupun nombor yang tadi yang paling simple 0.5 ni, maksudnya dia bukan cert. Okey. 25 punca kuasa 3. Yang ni 125 punca kuasa 5. Okey, kamu masukkan dalam kalkulator dan punca kuasa 3. 125 akan dapat 5 kan. 5. Okey, yang ni punca kuasa 5 akan dapat 125. Dapat sini 2.265 something kan. 27 something. So kat sini kalau dapat nombor integer, nombor bulat yang macam ni, nombor integer ni,
nombor bulat lah. So ni bukan cert. Yang ni adalah cert. Okay, faham? Ni cikgu nak cakap juga apa nombor apa yang dimasukkan dengan nombor nisbah. Nombor nisbah ataupun nombor tak nisbah. Okey, apa beza nombor nisbah dan juga nombor tak nisbah? Okey, nombor nisbah maksudnya nombor yang boleh ada pecahan lah, boleh kita jadikan pecahan. So contohnya 0.5 akan dapat 1/2 kan. So ni adalah pecahan. Okey, nombor tak nisbah maksudnya sesuatu nombor yang tidak boleh kita jadikan pecahan langsung. Contohnya 2.64575 kan. Kamu kan tak boleh nak buat dia punya yang ni per berapa tak tahu kan. Kalau kamu masukkan dalam kalkulator pun dapat berapa tak tahu. So ni adalah nombor tak nisbah. Okey, contoh lagi kalau 0.19 nombor nisbah ke tak? Yang ni kan sama juga dengan 19/100 kan. 12 akan dapat sama dengan 0.19 kan. Sama juga. So, yang ni nombor nisbah lah kan. Sebab dia dah boleh 19/100. Boleh jadi nombor perpuluhan. Okey, contoh lagi. Kalau 0.888 kan. Ni 8888/100 per 1000. So kat sini contohlah 0.888 something tu 0.88888 kan. Kat sini kamu dah tahu kan 0.88 tu sama juga dengan 8/9. So sama juga dengan 0.333 tek ni. Maksudnya nombor nisbah lah 1/3. Kan kalau kamu masuk dalam kalkulator 1/3. 1/3 kan. Nombor nisbah. Nombor nisbah macam ni. Kalau nombor tak nisbah contohnya eksponen. Contohnya set 7. Set 7 tadi kamu akan dapat set 7. Jawapan dia 2.645751311. So kita tak tahu set 7 ni kita tak boleh nak buat PQ ni tak boleh langsung, tak boleh nak buat. So sebab itulah kita panggil dia nombor tak nisbah. So kalau kesimpulannya nombor nisbah ni maksudnya kamu boleh buat dia punya perpuluhan, ada perpuluhan dia. Kalau nombor tak nisbah ni, tak nisbah ni maksudnya tak ada perpuluhan, tak ada silap, tak ada pecahan. Maaf ya. Kalau nombor nisbah maksudnya dia ada pecahan, dia boleh jadikan pecahan, nombor yang boleh dijadikan pecahan. Dan nombor tak nisbah maksudnya nombor yang tidak boleh dijadikan pecahan. Okey, pecahan ya, bukan apa tadi cikgu kata? Perpuluhan, pecahan. Nombor yang boleh dijadikan pecahan. Dijadikan pecahan ialah nisbah. Okey.